Saya Muhammad Azrul bin Ilais akan membentangkan hala tuju perkembangan pendidikan semasa era masyarakat tradisional. Sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan melalui sistem persekolahan merupakan elemen penting dalam membangunkan sesebuah negara dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Sistem pendidikan bukan sahaja berperanan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat semata-mata, bahkan menjadi wadah perjuangan untuk menyampaikan nilai-nilai murni dalam mencapai perpaduan kaum, khususnya di negara kita, Malaysia. Sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, pelaksanaan sistem pendidikan haruslah bersesuaian mengikut keperluan semasa masyarakat Malaysia. Hala tuju dan falsafah pendidikan era masyarakat Melayu tradisional. Yang pertama, era ini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berkisar kepada pembelajaran secara turun-temurun yang diwarisi kepada generasi seterusnya. Yang kedua, hala tuju pendidikan berdasarkan proses pembelajaran untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berkebolehan dalam aspek teknik dan praktikal. Yang ketiga, falsafah pendidikan lebih cenderung untuk melahirkan generasi yang mempunyai adab sopan, hormat antara satu sama lain dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang yang dipelajari. Yang keempat, perkembangan pendidikan pada era ini juga telah menghasilkan sekolah pondok dan madrasah untuk mempelajari ilmu yang lebih luas. Yang terakhir, hala tuju pengajian pada peringkat ini berkesan untuk menjadi pendorong kemajuan manusia dalam aspek kerohanian, pemikiran, moral dan keduniaan berdasarkan falsafah pendidikan agama yang diterapkan dalam pembelajaran. Perbandingan masyarakat dan pendidikan pada zaman tradisional dan zaman moden. Pada zaman tradisional, sekolah mereka menjadikan sebagai pusat institusi pendidikan yang formal, manakala pada zaman moden, mereka menggunakan sekolah dan rumah sebagai institusi pendidikan yang formal. Yang kedua, pada zaman tradisional, sekolah merupakan ejen kebudayaan, manakala pada zaman moden, sekolah merupakan ejen untuk memajukan sesebuah masyarakat. Yang ketiga, pada zaman tradisional, pendidikan merupakan matlamat dalam sesebuah masyarakat, manakala pada zaman moden, pendidikan merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan potensi masyarakat. Yang keempat, pendidikan kembangkan kognitif iaitu akademik. Manakala pada zaman moden, pendidikan ini merupakan bersepadu iaitu antara tiga iaitu kognitif, moral dan sosial. Okey, seterusnya kita akan lihat pengajaran guru iaitu perbandingan antara zaman tradisional dan zaman moden. Pada zaman tradisional, mereka menggalakkan untuk orientasi teks dan bilik darjah. Manakala pada zaman moden, guru pada zaman moden menggunakan orientasi pelbagai bahan dan masyarakat sebagai kaedah pengajaran mereka. Yang kedua, pengajaran guru pada zaman tradisional bersifat kumpulan keseluruhannya, manakala pada zaman moden juga bersifat keseluruhan tetapi pada jumlah yang kecil dan berindividu. Yang ketiga, pengajaran guru pada zaman tradisional mereka sangat tepat dengan masa, manakala pada zaman moden mereka menggunakan teknik jadual anjar dan masa yang fleksibel. Assalamualaikum, hai. Saya Muhammad Harik Haikal bin Masri. Saya ingin
membentangkan tentang analisis hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia era penjajah terhadap pembangunan modal insan. Kedatangan Portugis dan Belanda ke Tanah Melayu tidak banyak mengubah sistem pendidikan tradisional. Perubahan yang amat ketara apabila Inggeris iaitu Belanda mula menguasai negeri-negeri Melayu. Pada zaman penjajahan Inggeris, terdapat 5 pendidikan yang berbeza dan masing-masing berorientasikan keperluan identiti suatu kaum, iaitu sekolah menengah, sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah pondok, sekolah vernacular bagi etnik Cina dan India. Perubahan sekolah Melayu bermula pada tahun 1821 apabila tertubuhnya Sekolah Melayu Gelugur di Pulau Pinang. Sekolah aliran Melayu yang ditubuhkan oleh penjajah menekankan kepada kurikulum asas, iaitu pelajaran membaca, mengarang, ejaan, menulis, ilmu kira-kira, ilmu alam dan latihan jasmani. Bentuk kemahiran yang asas diajar pula ialah perkebunan dan peternakan. Falsafah pendidikan berbentuk kemahiran sengaja disalurkan mengikut dasar untuk mengekalkan masyarakat Melayu sebagai kaum tani. Kurikulum sekolah Melayu tidak berkembang daripada setakat memberi pendidikan selama 4 tahun, kecuali latihan perguruan sebagai peringkat tertinggi pendidikan Melayu. Hala tuju pendidikan semasa zaman penjajah Inggeris bertujuan menyekat peluang orang Melayu untuk mengembangkan bakat mereka, memisahkan mereka daripada perkembangan sosioekonomi negara. Keadaan ini telah membentuk keadaan sosioekonomi tidak seimbang di Malaysia apabila negara mencapai kemerdekaan nanti. Sekolah vernacular Cina bermula di Melaka pada tahun 1815. Kebanyakan sekolah Cina yang ditubuhkan secara persendirian menggunakan premis perniagaan, rumah kediaman, bangunan tokong yang disumbangkan oleh perseorangan atau persatuan yang mewakili suku kaum Cina, iaitu seperti Hakka, Hokkien dan sebagainya. Hampir semua sekolah Cina berkembang dengan pesat di bandar-bandar besar, iaitu di pantai Semenanjung Barat seperti Kuala Lumpur, Johor, Ipoh serta Taipei. Kewujudan sekolah vernacular Cina disebabkan kesedaran masyarakat Cina tentang kepentingan pendidikan dan kaedah pendidikan yang digunakan bertulang belakangkan falsafah pendidikan moden berasal dari negara Cina. Hala tuju pendidikan lebih cenderung untuk meningkatkan kemahiran dan penguasaan dalam bidang matematik, sains dan sebagainya. Perubahan sekolah Tamil bermula di Pulau Pinang dan Perak oleh pihak syarikat perdagangan Eropah. Kehadiran pihak Inggeris yang membuka ladang getah dan kopi secara besar-besaran turut merancangkan penubuhan sekolah vernacular Tamil di kawasan ladang-ladang kepunyaan mereka. Hala tuju sistem pendidikan Tamil telah mengalami perubahan kerana dasar permintaan Inggeris yang memberi bantuan dan kemahiran. Buktinya pada tahun 1925 kod buruh diperkenalkan. Di dalam kod tersebut terkandung bahawa setiap ladang diwajibkan menubuhkan sekolah Tamil apabila terdapat lebih daripada 20 orang kanak-kanak India dalam lingkungan 7 hingga 14 tahun. Kesannya daripada 1930 terdapat 4 jenis sekolah vernacular Tamil, iaitu dibiayai oleh Perintah Penguasaan Ladang, Komuniti India Tempatan dan Persatuan Mubalik Kristian. Perubahan sekolah Inggeris adalah berteraskan falsafah untuk memperkembangkan agama Kristian dan menyebarkan ideologi penjajah Inggeris. Sekolah yang pertama ialah di Pulau Pinang, iaitu Penang Free School. Sekolah Inggeris terbagi kepada 2 jenis, iaitu Free School yang mendapat bantuan penuh daripada kerajaan. Jenis kedua, sekolah Inggeris para bantuan kerajaan. Hala tuju pendidikan Inggeris pada masa ini untuk melatih tenaga kerja seperti kerani dan juruteknik bagi jabatan-jabatan kerajaan. Walau bagaimanapun, dalam memenuhi permintaan golongan bangsawan Melayu, pihak Inggeris telah menubuhkan Maktab Melayu di Kuala Kangsar yang menggunakan model pendidikan Inggeris yang bercorak grammar school di England. Pihak Inggeris memperkenalkan Special Malay Class pada tahun 1930-an bagi memberi lebih peluang kepada anak-anak Melayu yang ingin melanjutkan pelajaran. Hal ini telah memberi implikasi besar dalam hala tuju pendidikan masyarakat Melayu kerana menyediakan orang Melayu daripada golongan bawahan untuk turut sama mendapatkan pendidikan Inggeris. Hala tuju dan falsafah pendidikan era penjajah. Pertama, menitik beratkan kepada kehendak dan kepentingan penjajah sahaja. Kedua, pendidikan sekadar ada. Rakyat patuh dan tunduk dengan segala yang telah ditetapkan oleh penjajah. Ketiga, menekankan prinsip pecah dan perintah. Setiap kaum telah diasihkan agar tidak wujud kesepakatan antara kaum. Keempat, pengekalan budaya dan warisan berdasarkan kaum. Kelima, mengabaikan keharmonian masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Hafizuddin bin Arifin. Analisis hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia era pasca merdeka terhadap pembangunan insan dan negara. Nombor 1 ialah Laporan Rahman Talib bertujuan memperkukuhkan lagi saranan kepada penyata razak.
Reformasi struktur pelajaran di sekolah rendah adalah percuma. Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Persekolahan adalah selama 9 tahun dan murid naik darjah secara automatik. Nombor 2 ialah Akta Pelajaran 1961 untuk menubuhkan sistem pelajaran yang boleh memenuhi keperluan negara dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosio-budaya serta politik di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hasrat utama ialah untuk menyatu padukan kaum yang ada di Malaysia. Dan nombor 3 ialah Laporan Hussein On 1971 untuk mengkaji semula dasar-dasar pendidikan negara ketika itu. Menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat di sekolah-sekolah aliran Inggeris. Bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa kedua. Dan nombor 4 ialah Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan ketika itu. Fokus diberikan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada 2 jurusan iaitu akademik dan vokasional. Dan nombor 5 ialah Rang Undang-Undang Pendidikan 1995. Rang Undang-Undang adalah cadangan pembentukan atau pengumbalan undang-undang baru yang dibentuk melalui perundangan yang masih belum diluluskan dan diberikan perkenan diraja. Yang pertama ialah Dasar Pendidikan, Kurikulum KBSR dan KBSM, Pendidikan Bertaraf Dunia, Falsafah Pendidikan Kebangsaan diwatakan menggantikan Falsafah Pendidikan Negara yang lama. Dan yang terakhir sekali ialah Akta Pendidikan 1996 di mana sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan meliputi semua peringkat persekolahan. Bahasa kebangsaan diperkukuhkan kedudukannya sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum kebangsaan dan peperiksaan adalah seragam untuk semua kategori sekolah. Pendidikan Islam diperluas kepada murid-murid Islam di semua sekolah. Pendidikan prasekolah juga diperluaskan dan pendidikan teknik dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. Dan yang terakhir ialah pendidikan khas diberi perhatian lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Irfan Daniel bin Ahmad Syarizal. Hari ini saya akan membentangkan tajuk terakhir kita pada hari ini iaitu Analisis Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Era Masa Kini dan Masa Depan terhadap pembangunan insan dan negara. Okey, kita mulakan dengan akses pendidikan. Memastikan anak-anak di Malaysia mendapat hak sama rata. KPM telah memberi peruntukan RM1 bilion untuk membantu golongan-golongan seperti keluarga miskin, golongan kurang upaya, bagi membolehkan mereka mendapat hak yang samalah rata seperti orang-orang lain kan. KPM melalui program pembangunan pendidikan dalam usaha menangani ketaksamaan pendidikan di Malaysia. Antaranya rancangan makanan tambahan RMT yang dekat kantin tu biasa dia orang bagi makanan kan. Biasa dekat sekolah rendah, semua dah tahulah kan. Okay, yang kedua, skim pinjaman buku teks SPBT. Ini dapat diberi pada semua orang skim pinjaman ni. Tapi kalau hilang, rosak memang kena ganti sendirilah kan. Okay, yang ketiga, asrama harian. Asrama harian ni tak semua sekolah ada, tapi ada yang ada. So asrama harian ni biasa dia bagi kepada golongan-golongan yang tak mampu lah macam tu. Seterusnya yang kedua, equity pendidikan. Mengurangkan jurang pendapatan, sosioekonomi dan gender dalam kalangan pelajar di bandar dan luar bandar. Contoh jurang gender ni di pusat pengajian tinggi, kebanyakan ruang dan peluang telah didominasikan oleh golongan perempuan. Faktornya sebab pelajar perempuan ni dia lebih minat kepada belajar berbanding pelajar lelaki. Pelajar lelaki ni biasa lepas dah habis belajar diploma contohnya, diorang dah start kerja. Sebab itulah, jadi antara cadangan penyelesaiannya, guru haruslah mengetahui kaedah dan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif dan inovasi. Yang kedua, kursus pendidikan guru haruslah memberi fokus dalam pembezaan gender. Yang ketiga, kerajaan haruslah mengadakan ceramah di sekolah untuk menggalakkan pelajar lelaki melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Yang ketiga, kualiti pendidikan.
melonjakkan ranking negara dalam kelompok teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam masa 15 tahun. Menghasilkan kualiti pendidikan setaraf dengan negara-negara lain. Antara langkahnya ialah yang pertama, mewujudkan sekolah berprestasi tinggi SBT. Yang kedua, penggradean universiti sebagai langkah positif dan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan tinggi di negara ini. Yang keempat, perpaduan. Menghargai nilai, budaya dan pengalaman dari pelbagai kaum dan etnik dapat diterapkan kepada pelajar. Pendidikan menjadi alat penting dalam membentuk perpaduan kaum. Langkah yang diambil oleh kerajaan ialah yang pertama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Penggunaan satu bahasa ni adalah perkara yang penting antara kaum bagi mewujudkan perhubungan dan persefahaman tanpa menimbulkan salah faham ataupun rasa curiga. Yang terakhir adalah kecekapan sistem. Memastikan kecekapan sistem pendidikan ke arah keberhasilan seperti pengajaran guru dan kemenjadian pelajar-pelajar pada masa kini. Kecekapan penyampaian, kawalan dan pengurusan juga menentukan keberhasilan pendidikan. Penyediaan pengajaran guru yang cekap menerusi latihan guru yang profesional seperti di UPSI dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti untuk negara di masa akan datang, insya-Allah. Jadi sekian saja pembentangan pada hari ini daripada kumpulan kami. Kalau ada salah silap, maafkan kami semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.